mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Para hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu Kementerian Kerja Raya. Hadirin persilakan duduk. Div-div kehormat serta hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Burhanuddin bin Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, bersempena dengan majlis berahmat maka cemerlang tahun 2020, Kementerian Kerja Raya, kami dengan rendah hati menandah tangan mohon dilimpahkan rahmat dan keberkatan-Mu ke atas majlis ini. Memudahkanlah segala urusan kami. Sesungguhnya pada hari ini, sebagai pengiktiraf pada penghargaan kepada warga kementerian ini di atas pengorbanan, sumbangan tenaga, idea serta curahan tekad bakti dengan penuh dedikasi demi mengutabatkan kecemaran kepengaruhan awam di negara ini. Ya Allah, jadikanlah penerimaan urah pada hari ini sebagai hamba-Mu yang bersyukur atas anugerah urah dan pengabdian ini. Jadikanlah mereka warga kerja yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka, serta contoh tauladan yang akan menjadi dorongan dan galakan kepada seluruh warga kementerian ini supaya bersama-sama menggabling tenaga untuk mencapai kecemaran dan kejayaan dalam segenap bidang. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan yang berkelan ke atas para pemimpin kami serta perkukuhkan silaturahim dan permuafakatan antara kami agar sentiasa digunakan nikmat dan keamanan, kemakmuran untuk melaksanakan segala kewajipan yang diamanahkan kepada kami dengan sempurna. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, lindungilah kami dan negara kami dari segala wabak, penyakit dan bencana. Hindarkanlah kami dari segala bahaya dan keburukan, sama ada berupa peringatan maupun ujian yang tidak diduga. Sekiranya ianya satu ujian, maka kurniakanlah kami ketabahan, kesabaran serta keampunan. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'illahuma fina wa la ma'ana wa la mayyit wa la shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya, Div-div kehormat serta hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Fakrul Aziz bin Muhammad Noor untuk memimpin lafaz ikrar perkhidmatan awam. Div-div kehormat dan para hadirin dimohon berdiri untuk bersama-sama melafazkan ikrar perkhidmatan awam.
kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja sama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas lafaz ikrar sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ihsan, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk-Datuk, para penerima anugerah yang diraikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Lebih dahulu bagi pihak majlis kami mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, Ditif Kehormat, serta para hadirin sekalian ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Kerja Raya bagi tahun 2020. Majlis yang menyadukan seluruh warga kementerian ini adalah sebagai tanda penghargaan terhadap pegawai dan kaki tangan kerja raya yang berkualiti dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Majlis ini diadakan dengan mengamalkan norma baharu seiring dengan usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19 di negara kita. Dengan tema pendigitalan organisasi melonjak kecemerlangan prestasi, diharapkan penerima-penerima anugerah kali ini akan mengekalkan potensi cemerlang dalam membantu memperkasa organisasi ke tahap yang lebih tinggi seiring dengan perkembangan digital dalam revolusi industri 4.0 untuk mencapai visi dan misi kementerian serta perkhidmatan awam secara amnya. Hadirin sekalian, pada tahun ini seramai 58 orang penerima akan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Bagi meneruskan acara pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Panca Majlis yang saya hormati Datuk KSU, Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ihsan, pegawai kanan kementerian, para penerima anugerah yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya juga kita dapat bersama hadir di majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang ataupun APC Kementerian Kerja Raya bagi tahun 2020. Pada pagi ini, tahniah dan syabas kepada penerima APC yang terdiri daripada warga kerja serta agensi di bawahnya.
Tahniah juga pada bahagian pengurusan sumber manusia KKR serta ahli jawatan kuasanya kerana berjaya mengajukan program ini setiap tahun. Untuk makluman hadirin sekalian, jumlah penerima APC KKR untuk tahun 2020 adalah seramai 859 orang yang terdiri daripada 58 penerima daripada KKR, 690 penerima daripada Jabatan Kerja Raya JKR, 83 penerima daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan 28 penerima daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun LFM. Bagaimanapun demi mematuhi SOP ke arah mengekang penularan wabak COVID-19 dan selaras dengan keputusan Mesyuarat Panel Penggunaan Sumber Manusia Prestasi Bahagian 1 tahun 2021, maka Majlis Penyampaian Anugerah diadakan secara berasingan mengikut agensi. Bagi majlis pada hari ini, kita memfokuskan pada penerima yang bertugas di Kementerian Kerja Raya sahaja. Tema APC KKR tahun ini, seperti dikatakan oleh pengurusi tadi, pendigitalan organisasi melonjak ke cemerlangan prestasi. Tema ini bertepatan dengan perkembangan dunia digital dan revolusi perindustrian 4.0 atau singkatannya IR 4.0. Malahan ianya juga senada dengan hasrat kerajaan dalam pendigitalan perkhidmatan awam atau e-government yang memberi fokus kepada pendigitalan penyampaian perkhidmatan warga KKR. Perlu peka cakna dengan senior ini dan seharusnya memberi perkhidmatan terbaik kepada pihak berkepentingan atau pemegang taruh. Justru kita tidak wajar berada di takut lama buat selamanya. Prestasi perlu ditingkatkan bagi memberi manfaat kepada rakyat. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengubah cara kehidupan seharian kita secara drastik. Ini termasuklah perubahan cara bekerja sehingga menuntut setiap dari kita mengadaptasi cara kehidupan baru bagi menukar cara kerja yang lama. Stigma bekerja di pejabat juga telah berubah kepada bekerja dari rumah atau work from home, iaitu satu istilah baru bagi kita semua dalam tempoh setahun ini. Perkhidmatan kerajaan atas talian juga adalah satu pendekatan terbaik dan dijangkakan ke semua perkhidmatan akan disatukan di bawah satu platform dengan aplikasi pintar yang boleh diintegrasikan dengan aplikasi kerajaan yang lain. Justru adalah penting bagi setiap penjawat awam untuk celik IT dalam menyampaikan perkhidmatan mengikut kehendak pelanggan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan juga telah bermula pada 24 Februari 2021 yang lalu. Ini bagi memastikan penduduk negara ini, baik rakyat tempatan atau warga asing yang tinggal di negara kita, dilindungi daripada wabak COVID-19 yang telah meragut 1,288 nyawa di Malaysia sehingga semalam. Untuk maklumat, fasa kedua program imunisasi COVID-19 akan bermula pada masa terdekat. Sehubungan itu, saya menasihati semua warga KKR yang belum berdaftar bagi menerima vaksinasi supaya mendaftar dengan kadar segera. Kita masih belum menang. Amalan penjarakan sosial, menjaga kebersihan diri, mengelakkan kawasan yang sempit dan sesak serta memakai pelitup muka di tempat awam juga adalah antara kunci penting untuk kita mengekang penularan virus ini. Para hadirin sekalian, aspek integriti, kepantasan dan profesionalisme dalam melaksanakan tanggungjawab perlu ada pada setiap penjawat awam. Nilai ini perlu sentiasa dihayati dan diamalkan secara berterusan demi memelihara keyakinan rakyat pada perkhidmatan awam dan juga imej negara di pesada antarabangsa. 3 langkah boleh diambil demi menjaga imej penjawat awam ialah pertamanya dengan menjaga amanah dan integriti diri serta menjauhkan diri daripada gejala-gejala rasuah. Yang kedua, tidak menutup mata terhadap kes-kes ketirisan integriti, malah perlu ambil tahu dan ambil peduli tindakan rakan-rakan dalam perkhidmatan awam. Ketiga, perlu memperkemaskan sistem dan prosedur kerja.
Kemudian memandang serius terhadap laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara terutama terhadap isu-isu projek yang melibatkan rakyat dan negara. Usaha hendaklah dilakukan secara berterusan dalam memastikan segala isu yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara diatasi dengan pemantauan atau penilaian terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Kepakaran teknikal harus ditingkatkan bagi mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada pihak perunding dan kontraktor. Pengurusan aset juga perlu diberi perhatian bagi memastikan kesemua aset kementerian diurus dan direkod dengan baik selaras dengan peraturan yang ditetapkan bagi mengelak sebarang pembaziran. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, proses peningkatan kompetensi warga kementerian boleh direalisasikan melalui pembangunan latihan modal insan yang terancang dan efektif. Bagi menyahut seruan kerajaan yang menggalakkan pelaksanaan program latihan secara atas talian, pada tahun 2020 semua warga diwajibkan melengkapkan 30 jam untuk menghadiri latihan melalui EE Pembelajaran Sektor Awam ataupun EPSA atau kaedah pembelajaran atas talian yang ditawarkan dalam pasaran. Sehingga tahun lalu, seramai 682 warga kementerian telah mengikuti kursus yang berkaitan. Bagi penerima APC, salah satu kriteria pencalonan adalah kehadiran berkursus sekurang-kurangnya 42 jam bertujuan menjadi teladan pada organisasi. Secara keseluruhan, prestasi kehadiran 5 hari berkursus bagi warga KKR untuk tahun 2020 mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 100%. Syabas kepada semua warga Kementerian Sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, kesan pandemik COVID-19 telah menembusi setiap lapisan masyarakat. Walaupun tujuan Sekatan Pergerakan Sosial adalah untuk melindungi rakyat daripada jangkitan, tetapi ia secara tidak sengaja boleh membawa risiko terhadap kesihatan mental. Justru aspek kesejahteraan psikologi individu perlu dilihat dan diperkasa selaras dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berprestasi tinggi. Sehingga 28 Mac 2021, dapatan Indeks Psikologi Malaysia ataupun IKPM menunjukkan rakyat Malaysia masih berada di tahap sederhana dengan skor 7.2 daripada 10. Oleh itu, KKR melalui BPSN telah mengambil inisiatif dengan menawarkan perkhidmatan psikologi secara profesional di kementerian bagi memastikan tahap kesejahteraan psikologi warga KKR terjamin. BPSN telah mewujudkan pusat khas rejuvenasi pemikiran dan tingkah laku ataupun spektrum dengan menawarkan pelbagai kemudahan dan fasiliti yang selesa bertempat di tingkat 10 Blok B. Sesungguhnya organisasi yang seimbang dan mempunyai warga kerja yang sejahtera dapat membantu meningkatkan mutu kerja dan kehidupan secara umum. Kesedaran dan pengetahuan berkaitan psikologi dan kesejahteraan minda perlu diutamakan dalam mencapai objektif organisasi dan menjana modal insan yang bermutu seiring dengan visi dan misi kementerian. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2020 menyaksikan tahun yang begitu mencabar bagi seluruh lapisan masyarakat di negara kita. Namun begitu, KKR terus komited dan memastikan pembinaan infrastruktur dan bangunan kerajaan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam tahun 2020 juga, KKR telah berjaya melancarkan beberapa plan sebagai panduan hala tuju KKR untuk tempoh jangka panjang. Antaranya ialah pelancaran Plan Strategik Organisasi Kementerian KKR tahun 2021 hingga 2025 yang memfokuskan kepada pemantapan tadbir urus penyampaian perkhidmatan KKR pada rakyat dan pemegang taruh. Ini termasuklah usaha memulihkan semula ekonomi Malaysia melalui industri pembinaan
ke arah merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Turut berjaya disiapkan dan dilancarkan adalah pelan pembangunan rangkaian jalan raya atau Highway Network Development Plan 2030. Plan ini menjadi rujukan utama semua kementerian, agensi pusat dan kerajaan negeri untuk perancangan projek pembangunan rangkaian jalan raya bagi Rancangan Malaysia ke-12, Rancangan Malaysia ke-13 dan selepas Rancangan Malaysia ke-13. Kedua-dua plan ini telah dilancarkan secara maya pada 29 Januari 2021. Saya juga telah melancarkan Plan Anti Rasuah ataupun OACP KKR 2021-2025 pada 24 November 2020 yang lalu. Plan ini dirangka berpandukan 4 strategi, iaitu memupuk tadbir urus yang baik, memantapkan kecekapan dalam pengurusan projek, meningkatkan accountability dan profesionalisme dalam pengurusan kewangan, serta memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan serta memperkasakan ketelusan pentadbiran. Kementerian juga akan melancarkan dasar-dasar utama pada tahun ini, seperti Dasar Pembinaan Negara 2030 ataupun NCP 2030 dan Dasar Pembangunan Jalan Raya dan Lebuh Raya 2030 yang akan mengangkat tema Digitalizing Construction Sector. Ini merupakan hala tuju dan asas dalam perancangan dan pembangunan jalan raya dan lebuh raya oleh semua kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan mapan pada tahun 2030. Semua plan yang telah dirancang dan bakal dilaksanakan ini merupakan hasrat kementerian selaku peneraju penggunaan infrastruktur negara secara holistik. Tuan-tuan dan puan-puan, seluruh warga kerja raya adalah nadi penggerak dan pelaksana visi dan misi besar ini. Kecemerlangan perkhidmatan kita semua adalah penentu hala tuju sektor infrastruktur ini, sama ada ia bergerak pada landasan yang betul ataupun tidak. Sesungguhnya ia merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang besar yang harus dipikul oleh kita semua sebagai seorang penjawat awam, seperti mana ikrar aku janji yang telah kita lafazkan. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat yakin penerima APC pada hari ini telah berusaha sebaik mungkin, sentiasa gigih dan komited dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Oleh itu, hari ini adalah hari yang istimewa bagi tuan-tuan dan puan-puan dan ia pasti akan menjadi memori indah sepanjang perkhidmatan. Penganugerahan hari ini bukanlah semata-mata kejayaan individu, tetapi juga mencerminkan kejayaan organisasi. Pekerja hebat sudah mestinya menyumbang kepada organisasi yang unggul. Semoga tuan-tuan dan puan-puan penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2020 ini terus mengekalkan rentak kecemerlangan dan meneruskan momentum prestasi yang positif di tahun-tahun mendatang. Akhir kata, saya mengharapkan agar anugerah ini akan terus membakar semangat setiap warga untuk memberi perkhidmatan yang terbaik semasa bertugas. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mohon Menteri dimohon untuk bersekal di atas pentas. Untuk pujukan yang berbahagia Datuk Dr. Ketua Kementerian Kerja Raya untuk bersama-sama di atas pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian sidya. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang. Semua penerima APC tahun 2020 akan mendapat sidil penghargaan serta insentif bernilai RM1,000. Penerima-penerimanya adalah Helena Remio, Redwan bin Saleh, Sakinah Nawaz bin SH Samun Hamid,
Muzaya binti Ahmad. Eda Fatimawati binti Ahmad, Alliance Ahmad Fuzi. Halisa binti Ibrahim, Alliance Hamid. Saravanan anak lelaki Pupu Sami. Nurul Iza binti Abdul Aziz. Insinyur Siti Soeharti binti Cik Mamat. Azrinawati binti Abdul Wahab. Fakhrul Razi bin Muhammad Nur. Hazwani Syahira binti Rosli. Dayang Arisa binti Abang Mu'ad. Azrina binti Sarai. Syafawati Afisa binti Nur Asman. Muhammad Firdaus Windi. Nur Azrin binti Muhammad. Muhammad Fadil bin Mamat. Nur Ezura binti Saharudin. Junita binti Abdurrahim. Muhammad Asra bin Abdul Jabbar. Rosli bin Darham. Muhammad Haziq Shah bin Baharudin. Tasmimul Husna binti Muhammad Yazid. Nur Nabihah binti Narawi.
Muhammad Azli bin Osman. S. Subramaniam, anak lelaki Shanmuga. Abdul Amar Ali bin Abdul Aziz. Dahlan bin Abdul Jalil Elias Sakari. Muhammad Nasuha bin Muhammad Syahrudin. Mariama, anak perempuan Govindan Perumal. Marsuhaida binti Abdul Syukur. Kamrul Rashid bin Sohimi. Kaharul Arifin bin Kahar. Insinyur Nur Aziah binti Tarmizi. Insinyur Tyagarajan, anak lelaki Munusami. Nur Fazliana binti Muhammad Khairuddin. Nazlin binti Abdul Malik. Muhammad Helmi bin Abdul Razak. Sufia binti Muhammad Saleh. Nurul Aina binti Selamat. Raja Nur Adilah binti Raja Muhammad. Abdul Halim bin Hambali. Iswandi bin Effendi. Rosia binti Subuh. Adawiyah binti Cik Isa.
Siti Farhanis binti Salim. Zainuddin bin Ibrahim. Muhammad Arif bin Nazlan. Nur Hidayah binti Zainul Abidin. Nurul Evarina binti Muhammad Sanif. Nurliza binti Anwar. Muhammad Fazrul bin Abdul Razak. Muhammad Hazrul Nazran bin Abdul Hadi. Dan Nurul Fatihah binti Muhammad Fauzi. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Keraja Raya kerana telah sudi menyempurnakan majlis penyampaian sijil kepada semua penerima anugerah sebentar tadi. Semua diucapkan hormat hadirin sekalian, terima kasih atas kesudian menghadiri dan memeriahkan majlis pada hari ini. Majlis juga merakamkan penghargaan kepada semua urusti yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Sekarang tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah APC 2020. Semoga prestasi cemerlang ini akan berterusan menjadi pemangkin dan dapat meningkatkan semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah, malah kepada seluruh warga Keraja Raya. Majlis mempersilakan diberi hormat pada jemputan penerima APC 2020 serta tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi bergambar. Penerima angkat sikit sijil tunjuk boleh. Penerima, alright. Okey, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Siap. Satu, ready, ready, 1,